ini dengan baca pada ayat yang ke 3 insya-Allah. Pada muka surat 549. Oh, Syam tak ada. Lambat ini. Apa? Siapa ada? Siapa yang ada? Haji Alim. Haji Alim. Haji Alim boleh ke? Tak boleh, tak apa. Siapa yang Senyap kita je. boleh. Apa, Zalilah lah baca. Betul. Saya ni tak prepare ni sangat ni. Tak apa, selalunya pun siapa yang boleh baca je boleh. Baik, ayat yang ketiga insya-Allah pada surah Mumtahanah. Encik Mak Puat pun ada tu. Pada muka surat 549. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tanfa'akum arhamukum wala auladukum. La tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Baik, terjemahan saya baca boleh. Kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu yang tidak menurut kamu beriman, tidak sekali-kali akan mendatangkan sebarang faedah kepada kamu pada hari kiamat. Allah akan memisahkan di antara kamu semua pada hari itu. Dan ingatlah Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan. Baik. Ayat sebelum ini, itulah pada ayat yang kedua, Allah menyebutkan mengenai hakikat orang-orang yang tidak beriman, orang kafir ataupun orang musyrik, yang jika mana mereka itu yang kita cuba untuk bantu mereka ataupun berbuat baik kepada mereka, maka nanti mereka akan melakukan perkara yang tidak baik jika mereka berkuasa, jika mereka nanti berkuasa. Dan itu sunnatullah, ketetapan yang berlaku daripada dulu hingga nanti pada hari kiamat. Orang yang nanti berlainan dengan agama dengan kita, itu akan menunjukkan taring mereka apabila mereka menguasai pemerintahan ataupun mereka itu berkuasa daripada orang Islam. Peringatan yang serupa ini Allah sebutkan pada surah yang ke-3 ayat 118. Lihat pada surah yang ke-3 ayat 118. Pada muka surat 65. Muka surat 65, surah yang ke-3, surah Ali Imran, ayat yang ke-118. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Haji Yahya dah ada tu. Sudah je. Assalamualaikum Mana? Haji Yahya. Unmute, Ada unmute. ke? Ada macam dia tu Zia tu. Zia tu wife dia kan? Tak, dia tak ada. Oh tak ada? Ayam guni dia punya ni. Okay. Ke mana? Baik, terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi orang dalam yang dipercayai. Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata tanda kebencian mereka pada pertuturan mulutnya. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mahu memahaminya. Oh kat sini lebih jahat. Apa yang tersembunyi di hati mereka adalah lebih jahat. Betul. Sebab apa? Sebab kalau semua itu diutarakan di mulut, kantoi lah. Kan? Akan kantoi. Maka apa yang diutarakan di mulut tu ditapis-tapis. Biar nampak cantik, nampak elok macam orang baik, macam kawan lah, macam member, geng sekali. Akan tetapi apa yang berada di dalam hati itu akbar. Itu pemusuhannya itu, kebenciannya itu adalah lebih besar. Kan? Kerana yang kedua, apa yang mereka inginkan, wawaddu law takfurun, mereka suka kalaulah kamu menjadi kafir seperti mereka. Itu yang diinginkan oleh orang-orang yang bukan Islam. Dan peringatan yang sebegini Allah banyak sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kenapa? Kerana surah Al-Baqarah dia adalah surah yang menceritakan tentang akidah ataupun tauhid. Dia surah-surah yang makiyah ini, surah makiyah, dia cerita tentang akidah dan juga tauhid. Maka dia banyak cerita tentang berkaitan dengan musuh. Berkaitan dengan musuh. Baik, kita lihat pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-109. Surah yang kedua, ayat 109 pada muka surat 17. Muka surat yang ke-17. Surah 2 ayat 109, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير. Terjemahan, banyak di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani
suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik. Dan begitu juga ayat selalu kita dengar, ini saya bacakan sahaja potongannya yang biasa kita dengar. Depan sikit muka surat yang ke-19 ayat 120 pada surah Al-Baqarah. Itulah firman Allah, auzubillahi minasyaitanir rajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Allah sebut walan, lan. Terjemah letakkan apa? Walan tahu. Dan tidak tidak akan akan rela. dia redha. Senang. Ni lan tu Redha tu tidak sekali-kali. Kalau tidak tidak sekali-kali tu sekali. maksudnya apa? Tidak boleh langsung. Memang Taklah takkan langsung, tak ada langsung. kalau Boleh langsung. tak ada langsung sampai bila-bila Langsung. lan kan? Lan Tidak walan sekali-kali sampai bila-bila pun takkanlah. Orang Yahudi dan Nasrani itu akan bersetuju ataupun suka kepadamu sehingga kau menurut agama mereka. Maka sebab itu ada yang menyebutkan bahawa kan, dua kali kalaulah penegasan tu. itu penegasan yang kuat ni, lan ni dia huruf penegasan yang sangat kuat. Okey. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil dia nafyu, dan huruf nafi, huruf penafian yang hampir kepada lil abad, nafyu lil abad. Huruf penafian untuk selama-lamanya. Dia digunakan lan. Beza dengan kalau guna la. Nafi apa Ustaz? Nafi lif abad. Lil abad. Kena je ni Ustaz. Perkataan bahasa Melayu. Nafiu tu. Nafi tu tahulah Nafi. Lil Nafi abad tu. Berzaman lah. Oh, selama-lamanya lah. Dia Nafi selama-lamanya. lil abad. Bahasa Melayu kita Lil abadi. Ya. Bahasa Arabnya lil abad. Abad samalah. Abad. So abadi tu apa? Selama-lamanya kan, lil abad. Kita berguna berabad-abad lamanya. Abadi. Berkurun. Lil abad. So dia adalah an-nafyu lil abad. Kata penafian yang untuk selama-lamanya. Abadi. Sampai bila-bila. Tak suka Maka sebab itu An-nafiu macam mana an-nafiu? Nafi. An-nun fa ya. Oh, an-nafi. An-nafyu lil abadi. Kita pun guna perkataan nafi juga. Nafi. Penafian. Banyak bahasa Arab itu pakai. Bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dengan bahasa Melayu tak jauh beza. Baik. Sebab kita ciplak dia punya tu. Kita ikut dia. Bukan Arab ikut kita. Kan. Kita yang ciplak dia punya. Kita yang ikut. Nah, dekat Yaman tu kan, bahasa pasar dia panggil baldi juga. Sama kata ini macam Melayu punya. Baldi sana pun panggil baldi juga lebih kurang. Baldi. Okey. Baik, maka sebab itu katakan bahawa sesiapa yang dia orang Islam tapi orang Yahudi, orang Nasrani ni boleh terima dia itu, boleh bekerjasama elok balik, baik bekerjasama itu, bagi dia ruang kan sepenuhnya, contoh kan, bagi dia kuasa untuk memerintah, untuk menentukan undang-undang dan sebagainya, maka mesti ada masalah pada keislaman orang tersebut. Kerana Allah sebutkan orang Yahudi mesti takkan sekali-kali redha dengan bersetuju, terjemah letakkan bersetuju atau suka kepada orang Islam sehingga kita mengikut agama mereka. Jadi kalau kita nak tahu apa yang benar kan, maka antara sifat mudahnya ialah tengok apa yang orang Yahudi dan Nasrani tak suka. Apa yang orang Yahudi dan Nasrani tak suka, sebab mereka takkan pernah suka kepada perkara-perkara yang baik di dalam hal
hal agama yang boleh mengganggu gugat mereka. Apa sahaja perkara yang menyebabkan orang Islam ni semakin kuat pegangannya kepada Allah, kepada agamanya, kepada kitabnya, maka orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sekali-kali bersetuju. Perkara lain, mereka akan bagilah kalau tak mengganggu gugat mereka punya kedudukan, yang dia tak nampak mengancam mereka setuju. Maka itu antara disebutkan, kalau nak tengok betul ke tak betul, satu perkara itu, tengok orang Yahudi suka tak, orang Nasrani suka tak. Kalau dia orang suka, dia lah yang tak kena tu. Kalau dia orang tak suka, maka betul lah. Betul lah itu dia jalan yang betul. Dan itu pun saja kongsikan, saya belajar di Yaman, saya tanya mak saya, kenapa hantar saya ke Yaman? Kenapa hantar saya ke universiti yang inilah? Kan sedangkan banyak lagi universiti yang lain. Kan nama universiti saya Universiti Al-Iman. Kenapa hantar kat universiti yang ni? Kat Yaman tu ada lagi universiti lain kan. Saya di Sana'a. Ramai orang pergi, ada di Hadramaut. Juga di Sana'a tu pun ada beberapa universiti yang lain. Kenapa universiti yang ini? Dia kata sebab universiti ini lepas daripada 9/11 kan, memang dia orang bersungguh-sungguh nak menutup universiti ni. Bersungguh-sungguh nak menutup universiti ni. Maka dia orang yang bukan Islam tak suka dengan universiti ni. So kalau orang Islam tak suka, maka mestilah ada perkara yang baik dekat situ. Sebab orang bukan Islam tak suka, apa dia sibuk dengan universiti kita pula? Seperti kita lah nak buka universiti apa pun. Kenapa dia nak kena sibuk kan? Kalau dia tak suka, maka mesti ada perkara yang baik di situ. Dan memang dia masuk belajar di situ. Situ ramai ulama-ulama Yaman yang mengajar di situ. Dan antara perkara yang kuat mereka tentang ialah berkaitan dengan apa? Pertama berkaitan dengan Syiah. Yang kedua dengan pertalian dengan orang bukan Islam ini, yang mana yang perlu dijaga gitu. Baik. Kenapa? Kerana orang Islam, kerana orang bukan Islam ini, siapa pun mereka, bangsa apa pun mereka, ada hubungan darah ataupun tidak, kan? Maka mereka itu suka kalau orang Islam ini balik terpesong daripada agama mereka. Walaupun mungkin tak masuk kepada agama dia orang Yahudi ke Nasrani ke, tak masuk, tapi mereka terpesong daripada agama mereka sendiri. Baik. Maka mereka melakukan pelbagai bentuk serangan fizikal dan mental yang menunjukkan kepada kesungguhan mereka untuk menjadikan orang Islam ini keluar daripada ajaran sebenar agama mereka. Baik, pada ayat yang ketiga Allah sebutkan lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu tidak sekali-kali akan mendatangkan sebarang faedah kepada kamu pada hari kiamat. Tidak sekali akan mendatangkan faedah kepada kamu pada hari kiamat. Baik. Ayat atas tadi Allah cerita tentang orang bukan Islam. Orang bukan Islam. Dan orang bukan Islam memang tidak akan memberikan apa-apa manfaat pun kepada kita. Sebab mereka tak nak pun apa-apa manfaat yang baik kepada agama ini. Akan tapi Allah sebutkan pada ayat ini jauh, bukan dia orang bukan Islam, lepas tu bukan Allah cerita tentang orang Islam. Allah cerita terus tentang apa, kaum kerabat dan juga ahli keluarga. Baik. Lan tanfa'akum, maksudnya tidak sekali-kali akan mendatangkan sebarang manfaat. Allah gunakan di sini juga perkataan apa? Lan. Perkataan lan, sama macam tadi. Sekali-kali. Lil abad. Lepas tu terjemah letakkan tidak sekali-kali akan mendatangkan sebarang faedah. Baik. Pada ayat ini Allah sebutkan berkaitan dengan kaum kerabat dan juga ahli keluarga. Tuliskan. Baik. Adalah dua kumpulan yang sangat rapat dengan kita, betul? Kaum kerabat dah rapat, ahli keluarga lagilah rapat. Maksudnya pasangan dan juga anak-anak. Kan? Sedangkan
Allah sebutkan khusus auladukum ini. Bukan ahli keluarga, anak-anak, maaf. Kaum kerabat dan anak-anak. Bukan ahli keluarga, anak-anak, maaf. Baik. Anak-anak kan, auladukum ini, bukankah dia termasuk dalam bahagian kaum kerabat? Kalau kita sebut kaum kerabat, masuklah pasangan, anak, saudara mara, mak ayah, itu semua dikira sebagai sepupu-sepupu, kira sebagai apa? Kaum kerabat. Maka anak-anak termasuk juga dalam bahagian apa? Dalam bahagian kaum kerabat. Akan tetapi Allah asingkan sebutan anak-anak dengan kaum kerabat ini. Kenapa? Sedangkan dua-duanya dalam kumpulan yang sama, betul tak? Ya. Anak-anak sama saudara kaum kerabat, tapi kenapa Allah sebut asing? Maka bentuk begini Allah memang ada gunakan dalam Al-Quran. Allah gunakan dalam Al-Quran. Perkara yang sama tetapi Allah sebutkan secara berasingan. Kenapa Allah sebutkan berasingan? Kerana Allah nak highlightkan perkara itu lebih daripada yang lain. Allah nak suruh beri perhatian kepada perkara itu lebih daripada yang lain. Sebab itu Allah sebutkan anak-anak ini asing daripada kaum kerabat, sedangkan anak-anak juga termasuk dalam bahagian kaum kerabat. Baik. Bentuk begini Allah gunakan dalam Quran. Kat mana yang kita pernah lalu bentuk yang begini? Dua perkara yang sama, kumpulan yang sama, tapi Allah sebutkan dia secara berasingan. Ayat suruhan dan larangan. Apakah ayat? Surah Kahfi, Ustaz. Surah Kahfi. Surah Kahfi. Surah Kahfi, apakah ayatnya? Al-Bana, apa tu? Al-malu wal banun. Al-Banu wal banun. Baik, itu cerita tentang anak-anak. Ini cerita tentang dua perkara yang dia sama kategorinya tapi Allah sebut secara berasingan. Saya tunjukkan contoh. Satu. Aulad tu. Aulad. Ya. Aulad. Yang ada aulad tu. Bukan anak-anak. Bukan ni bukan tentang aulad, dia tentang dua perkara yang sama tapi Allah sebut secara berasingan. Kenapa? Contoh ini paling mudah untuk kita lihat. Pada surah yang kedua ayat 98, surah 2 ayat 98. Pada muka surat 15. Muka surat 15. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Terjemahan, sesiapa memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka ia akan disisir oleh Allah kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Baik, apa yang pelik sikit dalam potongan ayat ni? Malaikat. Sebut Mikail dan Jibril. Allah sebut wa malaikati. Siapa yang memusuhi Allah Itu dan malaikat dan Ah. rasul. Allah sebut pula Jibril, Allah sebut Mikail. Mikail. Jibril dan Mikail ni siapa? Mikail. Malaikat lah. Sama. Malaikat lah. Malaikat dah. Tapi kenapa Allah sebut asing? Dia ada Sedangkan dia dah specific memang malaikat. purpose. Ada Maka specific purpose. Maka bila dalam Quran bentuk begini Allah gunakan pada beberapa tempat. Maka bila Allah sebutkan begini kan, maka dia nak menunjukkan apa? Keistimewaan yang diasingkan itu. Keistimewaan kepada sesuatu yang disebut secara berasingan. Malaikat umum. Tapi bila Allah sebut Jibril, Mikail, dua pun malaikat. Tapi kenapa Allah sebut asing? Khusus. Kerana Khusus. khas. Sebab tu dalam terjemahan diletakkan khasnya malaikat Jibril. Portfolio dia Kenapa? lain. Lain. Portfolio lain. Portfolio lain. Kedudukan dia lain. Keistimewaannya lain di sisi Allah Azza wa Jalla. Malaikat semua istimewa, ada kedudukan di sisi Allah. Tapi Jibril dan Mikail dia special daripada yang lain. Nabi dan Rasul semuanya istimewa di sisi Allah. Daripada kalangan semua Rasul ada 5 yang istimewa, ulul azmi. Daripada kalangan 5 ulul azmi ada 1 yang istimewa. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka bentuk yang begini, tadi ingat tak ayat kita bincangkan, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Tidak akan sekali bermanfaat kaum kerabat dan anak-anak kamu. Anak-anak Allah sebut berasingan, sedangkan anak-anak juga termasuk dalam bahagian apa? Kaum kerabat. Kalau Allah sebut lan tanfa'akum arhamukum, tidak akan bermanfaat kaum kerabat kamu. Kita faham tak kat dalam tu ada anak-anak sekali termasuk?
Ya. Ya. Kali. Macam dalam ayat ni Allah sebut siapa yang menjadi musuh kepada Allah dan malaikat. Kita faham tak Jibril dan Mikail juga termasuk? Ya. Kita faham begitu. Tapi Allah sebutkan berasingan. Kenapa? Kerana Allah nak suruh bagi perhatian pada apa yang Allah sebut secara berasingan itu. Kena fikir lebih sikit. Kena bagi perhatian lebih sikit pada apa yang Allah sebut berasingan ini. Baik. Balik ayat 3. Apa dia? Kita balik ke ayat 3. Oh, nak ada explain dulu. ada satu lagi contoh. Saya nak tanya tadi soalan saya nak tanya. Ada satu lagi contoh yang begini. Yang Allah gunakan bentuknya begini, dua perkara yang sama. Allah sebut secara berasingan. Kita pernah lalu ayat ni. Apakah ayat dia? Kita pernah lalu ayat ni, apakah ayat dia? Dan ayat ni kita sangat-sangat familiar. Betul. Di manakah ayatnya itu? Ingat ni apa hal ni. Dia berada pada surah yang pertama. Ya Allah. Itu Surah saya yang ingat. pertama. Yang Di manakah di surah yang pertama itu? Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Rahman. Dua perkara yang sama, tapi Allah sebut secara berasingan. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan. Itu Kan? Allah yang Maha. Kalau seorang sebut satu, kita ada 25 Ihdinas orang. Kalau siratal mustaqim. siratal mustaqim, bukan juga. Surah Kalau seorang sebut satu, mesti ada yang kena. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan, itu dua kumpulan yang memang berasingan, Yahudi dan Nasrani. Baik, jawapannya ialah pada ayat Maliki yang Yaumiddin. bukan. Bukan juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. So ayat kedua bukan, ayat ketiga bukan, ayat Yang keempat pun pertama. bukan, ayat 6 bukan, Ayat ayat kelima. 7 bukan. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa nasta'in. nasta'in. Iyyaka Ayat na'budu wa iyyaka Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah. engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ya, nak bagi Oh, dia hadiah pun dah khusus. tembak yang Oh, kali dia- berapa dah. Dia khusus sembah dengan memohon pertolongan. Pertolongan. Ya. Oh, Allah okey. sebut di sini apa? Iyyaka. Tentang ibadah. Kat sini Allah sebut Ibadah. tentang Doa, mohon, minta minta. tolong Tak tolong. ataupun berdoa. Hmm. Doa dia adalah apa? Ibadah. Juga. Sebahagian daripada ibadah, tapi Allah sebutkan berasingan. Kenapa Allah sebut berasingan? Istimewa doa ni di sisi Allah, istimewa. Dan ini doa adalah satu perkara yang manusia perlukan di sepanjang kehidupan dia. Lepas tu dalam setiap hari Nabi penuh dengan doa. Doa pakai baju, doa keluar rumah, doa masuk rumah, naik kenderaan, doa makan, lepas makan, masuk tanda, penuh dengan doa. Doa Satu buku ada ni. kedudukan yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang mana ayatnya itu Allah tak letakkan kul. Allah tak letakkan kul. Allah terus sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-Ku meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Allah tak sebut kul. Kul wa idza sa'alaka, katakanlah wahai Muhammad, bagi tahu kat umat aku, hamba aku, apabila mereka minta kepada aku sesungguhnya aku itu adalah dekat. Allah tak gunakan kul, direct terus. Umpama macam tak ada perantaraan Nabi SAW. Doa kedudukannya istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Sedangkan dia juga sebahagian daripada ibadah. Tapi Allah sebutkan secara berasingan. Kenapa? Kerana dia istimewa. Ada kedudukan yang tersendiri di sisi Allah Azza wa Jalla berbanding ibadah-ibadah yang lain. Oh, Boleh? kalau kita Ya, tengok ya. literally tadi memang tak nampak lah. Mengambilkan diri dan minta tolong. Ya, ya. So, rupanya Ya, dia tengok kategori dia dalam kategori ibadah semua. betul. Tak nak orang. Dia kategori yang sama tapi sebut berasingan. Dan ini bentuk-bentuk apa kita kata apa uslub al-Quran, cara-cara Quran. Ayatnya Allah letakkan ada antaranya yang begini. Kan Allah tak bagi tahu pun perkara ini penting, bagi perhatian, tapi Allah sebut dia asing. Allah sebutkan dia secara berasingan. So, kita fikir Suruh kita fikir. Kan?
Barulah kita tak jadi orang yang buka Quran baca je. Baca jadi ustaz. Dah Baca tadi je. sampai sekarang duk fikirkan macam mana ni kaum kerabat pula. Dulu dia sebut, lepas tu anak, kemudian anak-anak kamu Anak pula kemudian. dah sama je. Maka ini sama Allah sebutkan kaum kerabat, anak-anak juga termasuk padanya, tapi Allah sebut dia secara berasingan. Kenapa? Kerana kaum kerabat secara umumnya itu okey. Kadang-kadang kita tak rapat sangat dengan saudara mara, sepupu-sepupu, dia tak berapa terikat sangat. Tapi dengan anak-anak, dia punya connection tu dia lain macam. Dia lain macam dia punya connection tu. Maka Allah sebutkan lan tanfa'akum. Tidak sekali akan mendatangkan sebarang faedah. Apakah yang tidak mendatangkan sebarang faedah itu? Itulah dia anak-anak. Dan tak ikut kita beriman. Anak-anak itu tidak akan mendatangkan sebarang faedah. Baik. Sedangkan pada tempat-tempat yang lain kan Allah sebutkan berkaitan dengan apa itu? Dalam hadis Nabi SAW sebutkan bahawa seorang itu akan mendapat manfaat daripada doa anak dia yang soleh, betul? Akan mendapat manfaat. Tapi tiba-tiba kat sini Allah sebut tidak sekali-kali akan mendatangkan manfaat. Baik. Maka bagaimana nak menggabungkan antara kedua ini? Kita sebutkan tidak bermanfaat. Pertama, jika kita melanggar perintah Allah kerana mereka. Pertama. Yang kedua, baik, dua perkara. Pertama, tidak bermanfaat. Anak-anak kita sebutkan secara khususlah anak-anak dan juga kaum kerabat. Dia menjadi tidak bermanfaat bila jika kita melanggar perintah Allah kerana mereka. Itulah kerana siapa? Kerana anak-anak. Kita melanggar perintah Allah kerana anak-anak ataupun kerana kaum kerabat. Kerana nak meraihkan mereka, meraihkan anak-anak kan. Sampai melanggar perintah Allah. Tak kisahlah apa pun besar ataupun kecil kan. Mungkin bawa berjalan kan, sampai tak solat contohnya kan. Perkara yang besar ataupun perkara yang kecil membuatkan kita kan melanggar perintah Allah kerana mereka. Kerana mereka contoh nak bagi apa yang mereka nak tu, sampai kita pun buat kerja kan. Buat kerja yang tak halal contohnya. Ataupun kerana nak memenuhi kehendak anak-anak itu, buat kerja kan, tapi sambil tu juga buat kerja part time. Sambil tengah kerja kat office tu, sambil tu buat kerja part time, jadi agent apa-apa, sambil tu dia promote, dia layan message customer dan sebagainya. Itu tak kenalah kan, dia melanggar perintah Allah dalam nak meraihkan anak-anak. Baik. Yang kedua, anak-anak kaum kerabat dia menjadi tidak bermanfaat jika mereka itu masih tidak mahu mengikut perintah Allah setelah diberitahu. Baik. Allah sebutkan dalam ayat ini bahawa ada suatu ketika nanti kaum kerabat dan juga anak-anak dia tidak dapat memberi manfaat kepada seseorang itu sebagaimana anak-anak dan kaum kerabat itu dapat memberi manfaat ketika di dunia masih hidup. Dapat tolong kan, dapat bantu carikan bagi duit ke kan, tolong bantu pekerjaan kita ke, bagi manfaat kita ketika di dunia. Tapi nanti ada satu masa yang Allah telah tetapkan ke atas seseorang itu, kaum kerabat dan anak-anak dia tidak akan dapat memberi apa-apa manfaat pun kepada mereka. Anak-anak dan juga harta benda kan. Seperti mana Allah sebutkan dalam surah
kita lihat pada surah Al-Mujadalah. Baru habis ya. Taklah baru sangat. Surah Al-Mujadalah surah yang ke-58. 8. Ayat ke berapa? Ayat ke berapa? Surah ke-58 ayat yang ke-7. Kedua. Maaf. Ayat 17. Ayat 17. Bukan 7, 17. Ke surat Ya, ayat 17. 544. Muka surat 544. Surah Al-Mujadalah surah yang ke-58 ayat yang ke-17. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Terjemahan, harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Allah Mereka lah ahli neraka, mereka tetap kekal di dalamnya. di dalamnya. Kita akan bawa apa? Apabila tiba keputusan Allah, maka tiada yang bermanfaat. Pertama tadi kita sebutkan pada surah yang ke-58 ayat yang ke-17. Siapa yang menetapkan sesuatu itu bermanfaat ataupun tidak nanti kepada seseorang di akhirat? Kita ke ataupun Allah? Allah. Allah telah tetapkan. Kalau Allah kata benda ini bermanfaat untuk kau, di akhirat dia akan menjadi bermanfaat. Kalau Allah kata dia tidak menjadi perkara yang bermanfaat, maka dia tidak akan menjadi perkara yang bermanfaat. Maka sebab itu dalam nak melakukan sesuatu, dia kena tengok pada pertimbangan Allah Azza wa Jalla, bukan pertimbangan kita. Macam kita pernah sebutkan sebelum ini, berkaitan dengan sesuatu ibadah itu. Ia dinilai baik buruknya pada sisi Allah, bukan baik buruknya pada sisi kita. Kerana nanti yang akan approve adalah Allah, bukan kita. And memang harta dan juga anak-anak itu menjadi perkara yang bermanfaat kepada seseorang itu di dunia, bahkan nanti di akhirat. Tapi Allah juga berkuasa untuk menjadikan harta dan juga anak-anak tidak memberi manfaat langsung kepada seseorang nanti di akhirat. Maka bila Allah telah tetapkan begitu, Allah telah memutuskan bahawa anak-anak dan juga harta nanti tidak akan memberi manfaat kepada kita. Siapa yang boleh membantah? Tidak ada sesiapa pun yang boleh membantah, nak menolong kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hatta orang yang soleh pun tidak mampu nak menolong. Bukan nak menolong kita, nak tolong ahli keluarga dia pun tak mampu untuk nak menolong. Kita lihat pada surah yang ke-66 ayat ke-10. Tiba keputusan Allah tiada yang bernafas. Surah 66 ayat yang ke-10 pada muka surat 561. 561. Surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat yang ke-10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Terjemahan, Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir berhubung rapat dengan orang-orang mukmin selagi mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya, iaitu perihal isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba yang saleh dari hamba-hamba kami. Dalam pada itu mereka berlaku khianat kepada suami masing-masing. Maka kedua-dua suami mereka yang berpangkat Nabi itu tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Dan sebaliknya dikatakan kepada mereka berdua pada hari pembalasan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang masuk ke situ. Masya Allah. Tidak dapat memberi sebarang pertolongan bila mereka berada di hadapan azab Allah SWT. Maka setiap daripada kita bila berada di hadapan azab Allah SWT tidak akan memberi manfaat lagi kaum kerabat, anak-anak ataupun dia punya harta dia. Hatta orang yang soleh pun tidak dapat nak membantu. Ini bukan orang soleh yang biasa-biasa, ini Nabi. Dua orang Nabi pun tidak dapat membantu mereka punya pasangan. Kenapa? Kerana Allah telah menetapkan keputusan. Maka tidak ada lagi yang boleh merubah ataupun membantah keputusan itu. Maka orang beriman, kita khususkan bincangannya berkaitan dengan anak-anak. Di hari kiamat nanti, bukan saja mereka tidak memberi manfaat dan juga tidak boleh memberi sebarang pertolongan. Bahkan nanti di akhirat semua daripada kita akan terpisah dan akan disibukkan dengan urusan masing-masing. Nanti ketika di mahsyar. Kita lihat pada surah yang ke-80 ayat 30. Ya saya. Saya ni duk berfikir juga ni. Tiba-tiba masa dia keputusan Allah tiada yang bermanfaat. Ayat 58 17 tu lah kan? Ya. Surah 58 ayat 17. Ya. Tapi itu bukannya semua orang kan yang tiba keputusan Allah tiada yang bermanfaat tu ke untuk semua orang. Masa ke dia cerita pasal ayat tu ceritakan pasal tiba hari akhirat semua dia dah tak ada manfaat. Tapi macam mana lah ceritanya yang anak yang soleh apa semua yang soleh mendoakan itu baik. Tu nak pertalian dengan ayat-ayat ni lain pula rasanya. I tak boleh nak capture lagi. Okey, baik. Soalan yang sangat baik. Saya nak funnel ke situ lah. Nak funnelkan dia ke situ. Belum sampai lagi. Apa? Belum climax lagi. Okey, silakan Ustaz. Saya pun fikir dekat tadi tu. Sebab saya suka bawakan dia sebagai macam satu penceritaan. So kita cerita, so kita akan pergi daripada salah satu dah akan bawa ke situ lah. Ustaz buat jigsaw puzzle dulu. Tapi tak pasang lagi. Okey. Sebab ayat Quran bagus. Ajar Nurul bertanya. Sebab apa? Itulah tanda kita sedang menghubungkan ayat-ayat dalam Quran. Sebab Allah sebut kat sana lain, Allah sebut kat sini, Allah sebut kat sini lain. Baik. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Ya, surah 58 ayat 17, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Dua ayat. Tidak akan memberi manfaat, tidak akan dapat membantu kaum kerabat harta. Dalam ayat surah Mujadalah, anak-anak dan juga harta. Baik. Ini dia punya asas. Saya stop share dulu. Baik. Ini dia punya asas.
Asasnya apa? Asasnya kaum kerabat, anak-anak dan harta tidak akan dapat beri apa manfaat. Itu dia punya asas. Asas dia. Itu asas dia. Tidak akan ada sesiapa pun dapat memberi manfaat kepada orang yang lain nanti ketika di akhirat. Tidak ada. Baik. Lagilah orang yang lain ya. Orang yang luar daripada family. Ini semua. Lagilah orang yang bukan family. Lagilah orang bukan family. Lagilah Ya. jauh lah cerita dia Lagi kan. jauh lah. Dan ini terpakai untuk semua. Tidak ada siapa yang dapat memberi manfaat kepada orang lain di akhirat. Baik kaum kerabat, baik di seorang nabi, baik di seorang rasul. Tak akan bagi manfaat kepada sesiapa pun. Ini asas, hukum asas dia begitu. Baik. Tapi dalam hadis Nabi SAW sebutkan berkaitan dengan apa? 3 perkara. Siapa boleh sebutkan gambaran lebih kurang hadis tu macam mana? Apabila meninggal seseorang, Anak yang soleh tu. Boleh. Baik. Matan hadisnya apa? Nabi sebut iza mata ibnu Adam in qata'a amal. ada Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah semua amalan dia. Maksudnya apa? Semua dah tak bermanfaat lagi. Itu asas dia. Itu asas dia. Kemudian dia sebut illa tu apa? Pengecualian. So ini tak termasuk. So asas dia apa? Asas dia semua tak ada manfaat. Semua akan terputus. Itu asas dia. Allah dah tetapkan bila seorang itu mati saja, semua terputus. Tak ada apa yang boleh bagi manfaat lagi kepada dia, tak ada apa yang boleh tolong dia. So itu dia punya asas. Kemudian Nabi letakkan kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah yang berterusan. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dia dimanfaatkan oleh orang lain, awaladin salihin yad'ulah, ataupun anak yang saleh yang mendoakan dia. So ini 3 pengecualian. Tapi kalau kita tolak pengecualian tu, asas dia apa? Asas dia tak ada apa pun yang dapat bagi manfaat kepada seorang itu nanti di akhirat selepas dia mati. So ini asas dia. Tak ada siapa pun dapat beri manfaat. Baik. Maka ayat yang kita sedang lihat ni, ayat ketiga surah Al-Mumtahanah ini, Allah berikan, kita kata apa? Konsep asas dia begitu. Umpama kalau kita nak faham macam mana, setiap orang yang masuk pada bulan Ramadan, namanya Islam, semua kena puasa. Setiap orang yang masuk pada bulan Ramadan, semua kena puasa. Itu hukum asas dia, betul? Ya. Kecuali orang yang tua, orang yang musafir, yang belum balik, orang yang sakit. So itu dia punya apa? Pengecualian. Tapi hukum asas dia apa? Semua wajib puasa. Maka asasnya yang Allah telah tetapkan ialah apabila mati sahaja, tidak akan dapat memberi manfaat apa pun di atas muka bumi ini kepada orang itu. Tidak kaum kerabat dia, tidak anak dia dan juga tidak dia punya harta dia. Tidak akan dapat memberi manfaat. Baik. Maka itu yang kita sebutkan, sehingga kan orang soleh pun tak dapat nak memberi manfaat kepada dia punya pasangan dia. Pasangan dia sendiri pun dia tak dapat bagi manfaat. Apatah lagi dia nak bagi manfaat kepada orang lain. Bahkan nanti ketika di akhirat, ini kita cerita tentang keadaan asal. Keadaan asal, keadaan asas. Keadaan yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Tak ada siapa akan dapat memberi manfaat kepada siapa. Baik. Ketika di mahsyar, itu yang kita lihat pada surah yang ke-80, ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-37. Pada muka surat 585. Muka surat 585. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Terjemahan. Kemudian ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang suara jeritan yang dahsyat. Pada hari itu seseorang itu lari dari saudaranya dan ibunya serta bapanya dan isteri serta anak-anaknya. Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya Diri sendiri. sendiri. Dah tak kisah dah tentang orang lain. Allah sebut dalam ni semua orang yang jauh-jauh ke, kawan ke, tak Allah sebut. Saudara, Mara-mara. rapat dia, ibu bapa dia, isteri dan juga anak-anak dia. Semua orang yang paling rapat dengan dia. Semua tu hari tu semua dah tak kisah dah. Sebab setiap orang ada hal dia sendiri yang dia nak kena uruskan. Bahkan keadaan asal kita sebutkan, keadaannya nanti yang akan terjadi ketika di mahsyar. Bukan saja tak memberi manfaat, setiap orang akan terpisah dan sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan lebih buruk daripada itu, seorang ayah sanggup menjadikan ahli keluarga dia, bukan nak minta manfaat, bukan nak minta manfaat, tapi seorang ayah sanggup menjadikan isteri dia dan juga anak-anak dia sebagai tebusan di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk dia lepas daripada azab. Azab. Kita lihat pada surah yang ke-70. Surah 70 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Pada muka surat 569. Muka surat 569. Surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Terjemahan. Padahal masing-masing diberi melihat setengahnya yang lain. Pada saat yang demikian, orang yang kafir suka kiranya dapat menebus dirinya dari azab itu dengan anak-anaknya sendiri dan isteri serta saudaranya dan kaum kerabatnya yang melindunginya dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi. Kemudian diharapkannya tebusan itu dapat menyelamatkannya. Jaga diri sendiri je. Jaga diri sendiri. Di akhirat nanti di mahsyar Allah sebutkan, bukan saya nak bagi manfaat, orang yang kita harap nak tolong kita tu, itu yang nanti kalau boleh kita ni dia nak jadikan tebusan, nak ganti kita ni dengan apa? Dengan azab Allah Azza wa Jalla. Maka begitu keadaan yang Allah sebutkan, keadaan asal yang akan terjadi pada hari kiamat. Tidak akan dapat memberi manfaat sekali-kali pun. Harta, kaum kerabat dan juga anak-anak, bahkan semua mereka itu nanti kan ada hal masing-masing akan diuruskan. Bahkan seseorang itu akan sanggup untuk menjadikan semua yang dia ada di dunia ini, apa sahajalah, ahli keluarga dia, harta-harta dia, semua dia akan sanggup menjadikan dia sebagai tebusan di hadapan Allah Azza wa Jalla, hanya untuk dia lepas daripada azab yang akan diberikan kepada dia. Baik. Maka ini Allah masukkan dengan lan tanfa'akum arhamkum. Kaum kerabat dan anak-anak tidak akan dapat memberi manfaat sedikit pun kepada seseorang itu nanti pada hari kiamat. Sebab itu kalau kita ayat yang cerita tentang kawan-kawan tu. Yang kawan-kawan tu.
Apa ayat cerita tentang kawan-kawan ni? Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din. Kan kata kan kawan boleh tolong Ustaz. Kawan kan boleh tolong. Kan? Macam mana? Itu surah 43 ayat 67. Saya bacakan sahaja. Muka surah 494 surah Az-Zukhruf. Surah 43 ayat 67. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Terjemahan, pada hari itu sahabat-sahabat karib setengahnya akan menjadi musuh kepada setengah yang lain. Ini keadaan asal. Setiap orang, kawan rapat akan jadi musuh antara satu dengan yang lain. Kecuali, ini pengecualian sahaja yang Allah sebutkan. Tapi keadaan asal dia apa? Keadaan asalnya ialah setiap daripada kita semua akan menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Maka ini keadaan asal yang Allah nak kita faham. Bagi kita nanti di akhirat. Kenapa? Bila kita faham perkara-perkara ini, kan, memang tak akan dapat menerima, maka kita akan berusaha untuk apa? Menguruskannya dengan cara yang terbaik. Kita akan rancang bagaimana nak menguruskan apa yang kita ada. Sebab sekarang kita rasa harta boleh bagi manfaat. Anak-anak dan kawan kerabat boleh bagi manfaat. Kawan boleh bagi manfaat. Boleh tolong kita macam-macam di dunia ini. Maka, tapi nanti Allah kata, mereka ni semua tak akan beri manfaat. Maka kita kena rancang macam mana nak jadikan semua ini bermanfaat di dunia dan nanti juga di akhirat. Maka itulah yang masuk pada bahagian apa? Bahagian yang tadi Zainul sebutkan. Yang dari 3 tadilah. Surah Al-Kahfi tadi. Ustaz, apa maksudnya orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, iman dan amal soleh tu macam mana? Dia bersahabat itu tidak ada apa-apa kepentingan yang lain. Kecuali kerana dia rasa bila aku kawan dengan dia ni kan aku rasa macam semangat sikit nak ngaji, semangat sikit nak tarabur, semangat sikit nak buat baik. Dan bila aku kawan dengan dia ni aku rasa macam kita pun jadi macam baik rasanya. So kita kawan dengan dia sebab itu, bukan sebab dia ni rajin masak kan. Kalau aku baik dengan dia ni paling tidak sepiring 2 sampailah ke rumah aku. Kan. Kalau kawan mengajar Nuriah tu paling tidak nanti sebatang 2 lemang raya nanti dah sampailah ke rumah kan. Dia ada sebab-sebab yang lain. Ingat tu ajar Nuriah. Ajar Nuriah kan rajin buat lemang. Tak ada, tahun ni balik kampung. Tahun ni balik Negeri Sembilan. Ada sebab-sebab yang lain. Akan tapi dia bersahabat kerana apa? Kerana takwa. Kerana sama ada dia itu nak jadi baik kan. Dia itu rasa bila duduk dengan kawan ni dia okey. Dia tak adalah dia rasa macam nak ke arah yang tak baik itu kan. Duduk dengan orang ni rasa semangat nak ngaji. Nak menghabiskan satu hari satu juz tu semangat. Kan? Nak lagi faham Quran tu jadi semangat. Nak tambah infak, nak tambah amal-amal sunat itu rasa lebih semangat. Maka itu persahabatan berdasarkan takwa, iman dan juga amal. Persahabatan antara seorang murid dengan seorang guru yang membimbing hal-hal agama tu juga termasuklah Ustaz. Ya, itu termasuk. Kita semua jumpa kelas-kelas ni kan. Saya yakin tak semuanya pada sekolah yang sama kan, reunion kan. Saya tahu Haji Nuriah dengan Haji Yaya saya rasa bukan sama kan. Sama ke? Lain kan? Tak, saya pun tak sama. Saya satu office je dengan dia. Tapi kenal di sini sebab apa? Dua sekolah bertemu. Sebab satu Quran. Maka itu persahabatan berdasarkan iman dan amal dan amal soleh. Dan itulah persahabatan yang paling baik sekali. Ketika di dunia dia akan bermanfaat nanti sampai di akhirat. Walaupun kat dunia kan kawan yang kita katakan kawan yang geng-geng surau ni, geng-geng masjid ni, manfaat dia untuk dunia tak berapa nampak sangat. Sebab apa? Tak dapatlah nak projek, tak dapatlah nak dapat kontak ke, nak dapat kerja ke, nak dapat apa benda, tak berapa nak dapat sangat. Tapi manfaatnya nanti besar di mana? Di akhirat nanti. So itu manfaat yang orang yang beriman, itu dia punya tujuan, dia bersahabat berdasarkan iman dan juga amal soleh. Baik, maka dia pergi kepada apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi itu, bagaimana cara nak mengurus apa yang ada, iaitulah menjadikan semuanya itu jadi apa? Al-mal wal banuna zinatul hayati dunya
wal baqiyatu as-salihatu. So nak kena jadikan dia apa? Al-baqiyatu as-salihat. Ayat yang ke-46. Harta benda dan anak pinak, perhiasan hidup dunia dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya. Itu yang lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan. Maka al-mal, harta dan juga anak-anak, itu asasnya apa? Asasnya tak akan memberi manfaat kepada seseorang itu nanti. Dia tak akan bagi apa-apa manfaat. Kecuali yang dia jadikan dia sebagai al-baqiyat as-salihat. Al-baqiyat ni apa? Terjemahan letakkan yang kekal. Kekal. Dia lebih kurang bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita sebutkan sebagai apa? Baki. Baki. Maksudnya apa? Yang berlebih. Maksudnya sesuatu yang kita tinggalkan, left behind. So itu masuk dalam al-baqiyat. Apa-apa yang berbaki yang kita tinggalkan, tapi kita tinggalkan itu dalam keadaan apa? Soleh. Itu dia jadi. Itu dia akan jadi bermanfaat. Lain daripada itu, dia tidak akan jadi. So asasnya apa? Asasnya ialah harta dan anak-anak itu tidak akan dapat bagi manfaat kepada seseorang. Itu asas dia. Itu dia punya asas dia yang perlu kita fahami. Lan tanfa'akum, takkan bagi apa manfaat. Kecuali kalau kita jadikan dia al-baqiyatus salihat. Kita jadikan dia sebagai amal-amal soleh kita. Anak dan juga harta, barulah dia akan bagi manfaat. Nanti macam dalam hadis yang Nabi SAW sebutkan tentang 3 perkara itu. Dan illa min salah, sadaqatun jariyah dan seterusnya. So asasnya tidak ada apa pun yang dapat memberi manfaat. Baik. Semua nak jadikan semuanya itu bermanfaat nanti di akhirat. Mana yang terpisah kita nak jadikan dapat bertemu semula. Mana yang dulu hilang dapat jumpa balik. Sebab nanti di mahsyar semua akan terpisah kerana sibuk dengan urusan-urusan sendiri. Akan tapi tadi Hajar Nuriah sebutkan juga, nanti semuanya akan bersatu kembali di syurga, tapi atas dasar apa? Atas dasar kena unmute. Dan takwa. Atas dasar iman dan juga takwa. Baik, ayatnya apa? Ayat tadi. Yang ada Tinwani tanya tadi. Itu kawan-kawan, ni keluarga. Keluarga. Allah. Itu tadi kawan, ni keluarga. Baik, kita lihat ada surah Ar-Ra'd tu, surah 13 ayat 22, ayat yang ke-23. 22. Muka surat 252. Muka surat 252, surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13, ayat 22 dan juga ayat yang ke-23. 22. 20. Anda nak uruskan ni. 22 dan 23. Surat 252. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Terjemahan. Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata dan mendirikan solat serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka. Dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik. Mereka itu semuanya adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada hari akhirat, iaitu syurga yang kekal, yang mereka akan memasukinya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka, isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka. Sedang malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu. Baik, dalam ayat ini Allah sebutkan berkaitan dengan apa? Waman salaha. Bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa, isteri, anak-anak. Jadi yang mengikat ibu bapa, isteri dan anak-anak, yang mengikatkan kaum keluarga kita nanti ketika di akhirat adalah apa? Amal soleh. Amal soleh. Amal soleh. Ini yang mengingatkan, yang masih mengikat kita, yang menjadikan tidak terpisah adalah amal soleh. Amal soleh. Yang pertama. Yang kedua kita lihat pada surah yang ke-52 ayat 21. Surah 52. Pada Ambil muka lagi. surat 524. 54. Surah At-Tur, surah ke-52 ayat 21. 524. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ بما كسب رهين. Terjemahan, dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dalam keadaan beriman, kami hubungkan, iaitu himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dia kerjakan. Baik, setiap orang itu terikat dengan amal yang dia kerjakan. Apa yang dia buat, dia dapat. Pahala dia tidak akan dikurangkan ataupun tidak akan diambil dengan sebab orang lain tidak beramal. Dan kedudukannya dalam syurga itu bersama-sama dengan ahli keluarganya, boleh bersama ataupun tidak, itu ditentukan dengan apa? Biimanin, dalam keadaan beriman. Maka itulah dia dua. Pertama apa? Pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh. Ini yang sebutkan wal baqiyatus salihat. Dan apa yang kita tinggalkan itu dalam keadaan iman dan amal soleh, maka itu nanti yang akan bersama-sama dengan kita nanti ketika di akhirat. Walaupun di mahsyar dia itu semua orang akan terpisah. Begitu juga orang beriman semua akan terpisah. Tapi nanti kawan yang baik akan bagi bantuan. Anak-anak yang soleh, harta-harta yang baik akan bagi bantuan. Al-Quran akan bagi bantuan. Nabi SAW akan bagi bantuan. Akan tapi keadaan asalnya adalah apa? Keadaan asal tu kena faham dulu. Keadaan asalnya apa? Adakah semua bermanfaat? Tak. Tidak manfaat sebelum tu. Itu kena faham. Keadaan asalnya tak ada apa yang akan dapat bagi manfaat kepada kita nanti di akhirat. Takkan siapa? Takkan ada siapa yang akan dapat beri manfaat kepada orang lain nanti ketika di akhirat. Kecuali dengan apa? Kecuali dengan keizinan daripada Allah.
Allah. daripada Allah Azza wa Jalla. Kan dia kata Ustaz Nabi kan boleh bagi syafaat, Quran boleh bagi syafaat, itu semua kan boleh tolong kita lah, itu betul lah. Itu semua boleh tolong kita. Tetapi dengan apa? Pertolongan Allah. Man zal Kurniaan izin ketetapan Allah. Dengan ketetapan Allah. Izinan Allah. man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Dalam ayat kursi. Ayat kursi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izin. Izinnya. Kalau tak ada izin daripada Allah, tak ada siapa yang akan dapat bagi syafaat. Hatta Nabi SAW sendiri pun tak boleh nak bagi syafaat. Sebab itu tadi kita sebutkan bahawa apa? Orang soleh pun tak boleh tolong. Hatta Nabi pun tak boleh tolong. Rasul pun tak boleh nak tolong. Kecuali dengan apa? Keizinan daripada Allah SWT. Kenapa Allah tetapkan begitu? Kerana Allah nak kita semua sedar tak ada apa yang lagi di atas muka bumi ini akan bagi manfaat kepada kita. Allah nak biar kita rasa apa? Sebab Allah nak kita ini benar-benar tulus beriman kepada Dia. Maka Allah nak biarkan kita rasa takut dan kita rasa bahawa aku tak ada tempat apa pun untuk aku bergantung dan berharap kecuali hanya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya betul, banyak syafaat yang akan diberikan, akan tetapi Allah nak putuskan semua kebergantungan kita kepada syafaat itu dan hanya bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana ada orang yang disibuk nak duk cari kan syafaat ini, sedangkan dia kena sedar bahawa itu semua tak akan beri manfaat kepada dia. Kalau hubungan dia dengan Allah tak baik, hubungan dia dengan Allah tak baik, maka semua syafaat itu tidak akan memberi manfaat kepada dia. Maka Allah nak putuskan, Allah umpama bagi lan tanfa'akum, sekali-kali tidak akan ada apa pun yang akan memberi manfaat kepada engkau. Allah nak bagi kita rasa takut. Yang tak ada apa pun nanti yang kita boleh harapkan di dunia dan juga di akhirat lebih utamanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka ikhlaskan semua ibadah kita, kehidupan kita hanya untuk Allah. Tak perlu buat untuk kawan, tak perlu buat untuk anak-anak, tak perlu buat untuk pasangan. Buat hanya untuk Allah Azza wa Jalla sahaja. Kerana itu je yang akan dapat memberi manfaat kepada kita nanti di akhirat. Lain semua tidak akan memberi manfaat kepada seseorang itu. Hatta Nabi SAW pun tak dapat memberi manfaat kepada umatnya kalaulah tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bukan itu tanda kita merendahkan Nabi SAW, tidak. Tapi kita kena fahami keagungan dan ketinggian Allah Azza wa Jalla itu yang paling atas. Datang selepas itu adalah Nabi SAW, dan itu yang Nabi sebutkan dalam hadis. Nanti di akhirat bila semua orang pergi cari syafaat, last kali berjumpa dengan Nabi akan pergi dulu berjumpa dengan Allah, bersujud di hadapan Allah SWT. Kemudian barulah Allah beri keizinan kepada dia untuk bagi syafaat. Bukan terus-terus saja. Semua kita jumpa Nabi pun kata okey, aku bagi syafaat kepada kamu semua. Tak. Nabi kena pergi jumpa dulu dengan Allah, Allah izinkan, approve, baru boleh bagi. Kalau Allah selagi Allah tak approve, tak boleh nak bagi syafaat kepada sesiapa pun. Maka Allah nak hilangkan semua kebergantungan kita kepada apa pun di dunia ini, nak biarkan kita rasa takut yang kita ni tak ada apa. Kenapa? Kerana Allah nak suruh kita hanya bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah suruh wa'tasimu bihablillah. Allah suruh berpegang teguh dengan tali Allah ni. Sebab apa? Itu satu-satunya tali harapan yang kita ada. Sebab Allah nak suruh pegang teguh. Sebab yang lain semua lan tanfa'akum, takkan beri apa-apa manfaat pun kepada seseorang itu. Hanya satu tali ni je yang ada, yang boleh nak kita pegang. So kena genggam erat bersungguh-sungguh tali ni. Kan, jangan lepaskan. Biarlah berbirat tangan itu pun. Kan? Sebab memang kalau kita bergantung dengan tali, tangan akan jadi berbirat tak? Merah tak? Sakit tak? Sakit. Begitulah kehidupan nak mempertahankan agama, nak buat baik, nak buat amal soleh, dia sakit, dia perit, dia pedih. Tapi jangan lepaskan genggaman pada tali itu. Itu je tali yang kita ada. Lepas tali itu, jatuh. Mana Tuhan wa'tasimu bihablillah tu dah lupa dah. Tu ayat pompai dulu ke pompo dulu. Ayat Al-Quran keluar aja. Surah apa? Walah wa'tasimu bihablillah jami'ah. Surah Ali Imran. Surah yang ketiga ayat 103. 103. Kita ambil semua asbab yang boleh, syafaat yang boleh kita dapatkan ketika di dunia, tapi tetap kita yakin bahawa itu semua Allah yang boleh
izinkan. Maka kita bersungguh-sungguh dengan Al-Quran ini untuk nanti Al-Quran bagi syafaat. Bersungguh-sungguh berselawat, mengikut sunnah Nabi, dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Kerana itulah yang Nabi tinggalkan, yang Nabi buatkan dalam kehidupan dia. Untuk kita nak dapat syafaat Nabi, kita bersungguh buat itu semua. Bukanlah tak payahlah kan, nak Ustaz, doa minta syafaat, tak. Kita tetap berusaha untuk mendapatkan syafaat itu, tapi dalam masa yang sama kita kena sedar itu semua kan, kebergantungan kita dengan Allah harus lebih kuat. Kenapa? Sebab kadang kita bila kita rasa masih ada lagi kita apa, talian hayat. Bila masih ada talian hayat, kita tak 100% akan bersungguh-sungguh. Contoh, anak yang dia tahu mak ayah dia masih boleh tanggung dia, so dia dalam usaha nak cari duit tu, nak kerja tu, dia pun tak berapa bersungguh. Sebab apa? Tak apalah, aku dapat kerja ke tak dapat kerja ke, mak ayah aku masih bagi duit lagi kan, tak aku berdoa rumah ada, pun. makan semua ada. So dia kesungguhan tu kurang. Sebab apa? Dia ada tali untuk dia bergantung yang lain. Tapi kalau hilang tali yang dia bergantung dengan mak ayah dia tu, dia akan buat apa? Bersungguh-sungguh kerja, cari duit kan, dapatkan juga, nak dapatkan pendapatan. Sebab apa? Dia tahu dia dah tak ada talian hayat yang lain dah. Maka Allah nak putuskan talian hayat yang lain ni. Kenapa? Kerana Allah nak suruh kita betul-betul bergantung dengan dia. Betul Allah kata lan tanfa'akum, takkan dapat beri apa-apa manfaat pun semua yang kamu ada itu. Allah nak putuskan semua talian hayat supaya kita betul-betul tulus ikhlas, berpegang hanya pada tali Allah SWT. Tapi bukan cara kita melupakan semua yang syafaat ni, tak. Kita ambil semua syafaat yang boleh bersahabat dengan orang yang baik, dekat dengan Al-Quran, fahami, sebarkan Al-Quran, berselawat kepada Nabi SAW, ikut contoh sunnah Nabi SAW. Sebab itu semua nanti kita perlukan dengan keizinan Allah Azza wa Jalla. Tak nak tanya satu. Silakan. Kalau Nabi kena minta izin dengan Allah kan? Kalau Al-Quran dengan puasa kena minta izin dengan Allah juga ke nak bagi syafaat kat kita? Ni semua. Oh, dia pun Semua. kena juga Semua Al-Quran, puasa dia boleh bagi syafaat, tetapi semua itu pun kena lalu pada keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam surah ayat kursi tadi Allah kata man zallazi yashfa'u, tidak ada yang boleh bagi syafaat kan di sisinya kecuali yang keizinan, tak kisah siapa. Man tu umum, man tu sesiapa, barang siapa. Barang siapa. Umum. Allah letakkan umum, sesiapa sahaja. Memang Allah dah bagi, boleh bagi syafaat, tetapi man itu masuk kat umum. Siapa je nak bagi manfaat boleh, tapi kena minta izin dulu. Kena minta izin dulu. Baik. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Haji Sana. Ni pasal kerana Allah beribadat kerana Allah. Ya. Untuk Allah ni. Jadi minta Ustaz terang sikitlah kerana Allah, untuk Allah tu. Sebab Allah kan dia tak perlu ibadat kita, kita tak ibadat pun tak apa, dia tak kisah. Betul. Di mana Betul. dia menambahkan dia, kita ibadat tu untuk kita sendiri. Kita berkesemayang apa kita buat lillahi ta'ala. Kita tak kata untuk kita, untuk Allah ya. Betul. Jadi di mana letak itu? Kerana Allah dengan kerana kita, supaya kita clear kat situ. Kerana Allah diri kita. Kat mana kita, supaya kita tak salah di situ lah. Kita itu kata untuk kita, takut salah pula. Betul. Minta Ustaz jelas ini. Supaya Haji Sana dah jelaskan dah tu. macam mana? Semua ibadah yang dilakukan dalam kehidupan ini, yang khusus ataupun yang tidak, yang formal ataupun tidak, itu semua dilakukan kerana Allah Azza wa Jalla, lillahi, kerana Allah Azza wa Jalla. Kadang cuma bahasa kita itu kerana dan untuk, itu maknanya dekat. Dan maknanya dekat. Kadang kita buat aku peruntukkan ini hanya kerana-Mu, ya Allah. Kan? So untuk dan kerana tu dalam bahasa kita dia penggunaan yang dekatlah, yang bermaksud sesuatu yang dilakukan khas untuk itu sahaja, bertujuan untuk itu. Untuk tu menyatakan kepada tujuan. Maka bila kita buat ini untuk Allah, mana kita buat ini tujuannya Allah. Maksud dia lebih kurang maksud dengan kerana Allah, samalah dengan lillah.
Itu penggunaan kita punya bahasa. Tapi Baik. manfaat dia berbalik kepada kita. Manfaatnya balik pada kita. Ya, manfaatnya balik pada kita. Manfaatnya tak akan balik kepada Allah. Sebab itu Allah kata kaum kerabat, anak-anak tak akan memberi sebarang faedah, tak akan beri sebarang manfaat. Kan, sebab apa? Setiap yang seorang itu lakukan, manfaatnya akan balik pada dia balik, bukan pada Allah. Betul Allah kata takkan anak-anak ni yang kau rasa boleh bagi manfaat kepada engkau ni takkan bagi apa manfaat pun pada engkau. Kan, kenapa? Setiap apa yang dilakukan itu manfaatnya balik pada kita, dia tak balik kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yaumal qiyamati yafsilu bainakum, ni kita sebutkan bahawa Allah akan memisahkan di antara kamu semua pada hari itu, iaitulah pada hari apa? Pada hari kiamat. Akan dipisahkan. Itu yang kita sebutkan kan, pada surah Abasa tu, surah ke-80, semuanya akan lari daripada ahli keluarga masing-masing. Baik, yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah ini kenapa disebut sebagai yaum al-qiyamah? Pada hari kiamat. Maaf. Boleh dengar ke Ustaz? Dengar. Dengar. Yaumul kiamat. Pada hari kiamat. Tak dengar dah. Okey, boleh dengar? Boleh. Okey, baik. Kenapa sebutkan hari qiyamah? Apa maksud hari qiyamah? Hari kiamat lah. Hari kiamat. Kan? Hari kiamat. Baik, hari kiamat ini kalau kita nak lihat pada kata dasar dia apa ataupun root word dia, rasa-rasanya apa? Qiyam. Dia adalah qiyam. Hari berdiri. Hari berdiri, hari sendiri. Kan? Hari yang berdiri. hari Perasaannya qiyam. Ya, sekali tu Ustaz Qiyamah. tanya baru terlintas dia. Hari berdiri. hari yang berdiri. Berdiri menghadap Allah. Berdiri sendiri. Kita sebut hari kiamat. Tapi root word dia ada berasal daripada qiyam yang bermaksud berdiri. Berdiri. Kan? Wah, dah ajar kat dunia dah qiyam. Dia dah kan masuk kelas je kiaman. Baik. Kita lihat surah yang ke-83 ayat ke-6. 83 ayat ke-6 surah Al-Mutaffifin, surah 83 ayat yang ke-6. 587. Surah 587 surah Al-Mutaffifin. Ayat ke-6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Baik, terjemahan. Hari berdiri manusia itu untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Yauma yaqum. Baik, yaqum ini apa root dia? Sama tak dengan qiyam? Ya. Bangkit Ustaz. Bangkit, bangun. Bangkit. Bangun. So yauma yaqum dia sama dengan yaumul qiyamah. Cuma yaumul qiyamah itu nama dia, keadaan apa yang terjadi pada hari yaumul qiyamah itu, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia itu berdiri menghadap Tuhan sekalian. Baik. Surah 40 ayat 51. 40. Muka surat 473. Muka surat 473. Surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 51. 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad.
Terjemahan, sesungguhnya kami tetap membela serta mempertahankan para rasul kami dan orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini dan pada saat bangkitnya saksi-saksi. Yauma yaqumu al-ashhad, saksi-saksi. Untuk memberi kesaksian terhadap diri kita. Apa hari yang saksi-saksi itu bangun? Hari berdiri. So yaumal qiyamah, apa yang terjadi pada hari itu? Manusia berdiri di hadapan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Apa yang jadi juga pada hari itu? Pada hari yang saksi-saksi itu dibangunkan dan juga dibangkitkan. Siapa yang menjadi saksi kepada manusia? Secara persendirian. Siapa yang jadi saksi? Anggota badan manusia. Ini dah lama tak baca surah Yasin ke apa? Masa surah kafi aja. Baca surah Kafi banyak. itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yaktibun. Pada hari yang kami tutup mulut kan, dan bercakap tangan dan juga kaki itu menjadi saksi. Itu semua saksi yauma yaqumul ashhad, hari yang apa? Tangan dan kaki bercakap. Tangan dan kaki bercakap. So itu yauma yaqumul ashhad. Baik. Surah An-Naba, surah yang ke 78 ayat yang ke-38. Surah 78 ayat yang ke-38. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Terjemahan, pada masa Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf menunggu perintah Tuhan, tidak ada yang berani berkata-kata memohon pertimbangan melainkan yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan yang Maha Pemurah serta ia berkata benar. Hari kiamat, apa keadaannya? Yauma yaqumur ruh wal malaikatu. Ruh berdiri. Dan para Ruh malaikat. dalam ayat ini diterjemahkan sebagai malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril dan para malaikat lain semua berdiri berbaris. berbaris. Boleh bayangkan tak keadaan dia? Boleh bayangkan tak keadaan? Baik, kita tengok satu lagi ayat sebelum kita membayangkan keadaan dia. Baik, terakhir kita tengok surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat ke-41. Ibrahim ayat 41. 14, 41. Ayat terakhir kita pada malam ini pada muka surat 260, surah yang ke-14 ayat yang ke-41, surah Ibrahim. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Terjemahan, wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Yauma yaqumu al-hisab. Pada hari berdirinya apa? Perhitungan. Pandai Ustaz buat kronologi dia. Daripada bangkit, daripada tu berdiri bangkit. So boleh bayangkan tak yaumul qiyamah satu-satu dia. Boleh bayangkan tak hari kiamat Allah sebut dalam Quran selalunya hari kiamat. Baik, hari kiamat apa yang terjadi? Pertama tadi apa? Manusia berdiri. Manusia berdiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hadapan Rabbil alamin. Kemudian yang kedua apa? Yauma yaqumu al-ashhad.
saksi berdiri. Saksi Yang ketiga, Yauma yakumur ruh. yauma yaqumur ruh. Kita letakkan Jibril Jibril, dan para malaikat malaikat. berdiri. Yang keempat, yauma yaqumu Yakumu hisab. Tak. Amal perhitungan. Dihitung. Al-Mizan. Tak berdiri dah. Didirikan. Baik, so boleh bayangkan tak? Kita berdiri dan di hadapan Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah membangkitkan ni semua saksi nak bagi pertuduhan kepada kita. Di belakang Allah Azza wa Jalla siapa? Para malaikat berdiri bersaf-saf. Itu semua So, boleh juri. bayangkan tak keadaan dia? Itu juri. Boleh bayang, boleh Ustaz. Dalam Yaumul mahkamah. Qiyamah. Dalam mahkamah. Ya, maka bayangkan yaumul qiyamah, keadaan kita berdiri di Dalam hadapan mahkamah. Rabbul Alamin, ada saksi, kemudian ada para malaikat kiri dan kanan penuh saf diketuai oleh malaikat Jibril. Tunggu, kenapa Allah sebutkan para malaikat berdiri kat situ? Kenapa? Ingat tak hadis yang kita bacakan sebelum ni? Bila Allah menghisap seorang itu, Allah bangkitkan yang awalnya apa? Orang yang Allah bagikan harta, Allah bagi ilmu, orang yang Allah bagikan orang yang mati syahid. Allah bangkitkan semua itu, Allah tanya. Dia kata dia buat semua kerana Allah, dia baca Quran kerana Allah, dia tadabbur kerana Allah. Tapi Allah kata semua kazab. Kau buat tu semua sebab kau nak digelar orang yang berani, orang yang dermawan, orang yang alim. Betul Allah cakap apa? Allah perintahkan kepada malaikat serit bawa pergi neraka. So itu sebab tu malaikat tunggu kat situ tu. Get ready. Malaikat get ready. Nak tarik serit bawa pergi masuk dalam Itu dalam neraka. Tunggu itu arahan hari daripada pertama je tu dah Allah suruh Azza wa syariat Jalla. saya. Ya Allah, saya takut. Nak kena serit. Allah Itulah dia yaum al-qiyamah. Pembicaraan dia paling pantas ya Ustaz. Paling pantas. So hari al-qiyamah kan dia adalah hari yang berdiri. Semuanya berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah terangkan dalam Quran, boleh bayangkan situasi keadaannya itu bagaimana nanti. Kita baca kita tak Yaum nampak, sekarang baru nampak dah. Al-Qiyamah itu. Allah letakkan di berbagai tempat lah, tempat yang terpisah-pisah dalam Al-Quran itu, dan itulah tugas kita lah nak susun, nak cari kat mana. Kalau Allah letak satu tempat semua tak syok, dah ada siap ada. Tapi bila cari sana, selak sana, bilik sini, dia jadi seronok kan. Kita dapat cantumkan semua puzzle-puzzle tu. Bila lengkap cerita, seronoknya kan. Tapi nak tunggu cantum tu lah lama sangat. Terima kasih Ustaz memudahkan kerja kami. Tapi dah boleh tak cantum kan. Bila sebut je anak-anak dan harta, dah terkeluar dah tadi. Surah Al-Kahfi keluar, surah yang ni keluar, surah tu keluar. Itu cantum-cantum lah tu. Dah boleh buat dah. InsyaAllah sikit-sikit. InsyaAllah kita akan terbiasa nanti insyaAllah. Baik. Ini baru terang hari mahkamah tu. Kiamat. So bila kita dengar ayat kita baca yaumul qiyamah, kita dah tak terbayangkan yaumul qiyamah tu apa benda lah, hari kiamat lah. Tak, kita boleh dah bayangkan dah situasi keadaan. Boleh bayangkan dah tak, aku tengah berdiri depan Allah, ada saksi, malaikat tengah tunggu nak bawa aku pergi mana. Nak kena serit ke, nak serit ke syurga ke, atau nak kena serit humban dalam neraka. So sebut yaumul qiyamah, boleh bayangkan di keadaan itu. Tapi kerana tangan tak kena gari lah ya Ustaz. tangan tak kena gari, tak apa, sebab tangan tu nanti nak bercakap. Tangan nak bercakap, kaki Semua nak bercakap. bercakap, so tak kena Kita gari lah. tengok keadaan dalam mahkamah yang kriminal tu pun kita dah takut dah kan. Ya, kan. Aduh. Belum masuk mahkamah, baru turun daripada van. Ah. Van tu nak masuk dalam mahkamah pun dah malu dah. Dah Dengan orang menengok, takut dengan dah. kamera semua, itu dah cukup malu dah. Kan, kena Bayangkan. pembicaraan, dituduh lagi salah, disebut pula salah kau apa. Kau ambil duit berapa banyak, kau buat ni, kau buat ni. Lagilah malu kan. Tapi boleh lagi tutup muka. Boleh lagi tak muka. Yang pula sekarang pakai Jalan hari tu tak ada nak buat apa dah. memang takut lah Ustaz dia bila tengok macam tu. Ya, aku masya.
Moga Allah kurniakan kita rasa itulah yang buah daripada Al-Quran ialah menimbulkan rasa cinta kepada Allah, Ya Allah. menimbulkan kepada cinta kepada akhirat dan takut kepada azab Allah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah Tapi kita belum wrap up lagi kan ayat 3 ni kan. Belum, insyaAllah pada pukul 11 kita berhenti itu. Sikit je kira kita dah khulasah habis dah ayat tu perbincangannya. Minggu depan mungkin kita wrap up sikit je ayat tu nanti. InsyaAllah. Nak menguruskan tu, nak menguruskan yang Ustaz kata Harta menguruskan apa dan semua insyaAllah tu lah supaya akan kita menjadi supaya dia bermanfaat untuk kita. menjadi manfaat. Manfaat di akhirat. Penting sebab itu dua benda Allah bagi nikmat pada kita. Allah tak mungkin tak semua dapat anak. Yang Tapi tadi semua lah, orang yang Allah iman bagi tadi rezeki lah, yang iman dengan amal masing-masing. soleh kan. Yang iman Semua dengan itu amal ada. soleh tadi lah. Yang tak dapat anak lagi untung juga Ustaz. Dalam Tak kena dakwa. Anak tak Tak dakwa. itulah. Tak Tapi semestinya. Yang tak kahwin pun untung juga. ya. Setiap ada keuntungan dia. Allah dah tahu dah yang terbaik. Ada. Semua ada hikmah. Bagi Allah bagi anak ke tak bagi anak ke kan, Allah bagi harta ke tak bagi harta ke, semua itu yang terbaik yang Allah dah tetapkan untuk kita. Kita tinggal nak olah dia bagi jadi betul-betul yang terbaik macam mana yang Allah nak. Itu je. Itu sebab tu kadang orang tak ada anak tapi duit banyak. Kan? Orang kadang duit banyak, anak beratus-ratus anak dia. Nikmat masing-masing lah yang Allah berikan kepada kita. Semua ada Semua hikmah. itu umumnya tak ada manfaat untuk kita pun. Tinggal kita nak uruskan macam mana nak bagi dia jadi bermanfaat. Duit banyak, duit yang banyak kan, kalau tak diuruskan dia tak akan jadi manfaat. Bolehlah jadi manfaat sekejap tapi akan habis, lepas tu dah tak ada duit lah. Tapi kalau diuruskan dengan cara yang betul, dia akan bagi manfaat panjang di dunia. Dia boleh menjana duit yang lain secara berterusan dan nanti di akhirat pun boleh menjana keuntungan lagi di akhirat. Itu baru jadi dia bermanfaat. Baik, aku qauli hadza, sambung minggu depan insya-Allah. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah khairan pada subuh, luangkan masa dengan Al-Quran.